Ya, Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi sangat ya kelas. Okey ke? Betul lah, betul je. Okey. Ya, hari ni sebenarnya kelas offline kan, tapi cikgu buat online. Tapi kalau yang tak hadir tu cikgu akan buat apa? GF lah ya, Google Form untuk isikan. Dan pula kan pagi sangat. Okay, kita mulalah ya. Tapi kalau cikgu tak perasan kawan-kawan awak bagi tahu cikgu ya. Ada nak masuk je. Hmm. Okey. Kita tengok bahagian B ya. Di soalan bahagian B, petikan umum, soalan 6, soalan 7, petikan sastra, dan kalau kita sempat kita tengok novel, cikgu takut tak sempat. Okay, kita tengok dulu soalan, nampak kan? Nampak tak? Nampak je. Terima kasih. Okay, kita tengok soalan 6, petikan umum. Okay, siapa nak baca ni, baca bahan 1 dan bahan 2 yang diberikan dengan teliti, kemudian jawab soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Okay, dia beri bahan 1 yang ini dan bahan 2 yang ini. Okay, cuba seorang baca. Saya baca bahan 1. Siapa tu? Qayyim. Okay, Qayyim. Mula. Kunci pemakanan sihat merangkumi 3 komponen utama, iaitu kepelbagaian, keseimbangan dan kesederhanaan. Pelbagaian bermaksud makan pelbagai jenis makanan dapat membekalkan nutrien-nutrien yang berbeza yang diperlukan oleh tubuh. Tiada satu pun jenis makanan dapat memberikan semua tenaga, nutrien dan komponen makanan yang kita perlu. Komponen kedua adalah keseimbangan, iaitu mengambil makanan yang seimbang daripada kelima-lima kumpulan makanan dalam piramid makanan Malaysia. Kumpulan makanan ini ialah biji buah-buahan, daging atau ayam, ikan serta kekacang, dan susu atau produk tenusu. Komponen terakhir ialah kesederhanaan, iaitu makan dalam kuantiti yang sederhana dan tidak berlebihan mengikut saranan pinggan sihat Malaysia dengan konsep suku-suku separuh, kerana membolehkan kita makan pelbagai jenis kumpulan makanan dalam kuantiti yang disarankan. Selain itu, masyarakat juga disarankan mengambil 2 hidangan buah-buahan dan 3 hidangan sayuran setiap hari. Sumber Harian Metro Ahad 2 Jun 2019. Okey, ceritanya agak tentang apa ni, Qayyim? Itu diet makanan seimbang. Makanan seimbang kan? Okay, terima kasih. Cuba kita tengok bahan 2 pula. Orang lain siapa nak baca? Saya cikgu. Siapa tu? Syaza. Okey, Syaza. Banyak kajian sudah dijalankan mendapati terdapat berkaitan secara langsung antara pengambilan gula dan peningkatan berat badan. Gula antara penyumbang utama kepada pertambahan kalori yang tidak perlu. Gula hanya membekalkan tenaga dan tiada kandungan nutrien atau khasiat pemakanan lain. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyarankan agar pengambilan gula seharusnya kurang daripada 10% daripada jumlah pengambilan kalori, iaitu tenaga sehari. Contohnya, jika keperluan kalori sehari seseorang itu ialah 2,000 kilokalori, pengambilan kalori daripada gula seharusnya tidak lebih 200 kilokalori, iaitu bersamaan dengan 10 sudu teh gula sehari, termasuklah gula yang ditambah dalam makanan dan minuman. Walau bagaimanapun, pengambilan gula kurang 5% daripada jumlah pengambilan tenaga harian adalah lebih baik. Masyarakat diingatkan sentiasa berwaspada dalam penggunaan krim manis atau susu pekat untuk minuman seperti teh tarik, kopi maupun kuih muih. Oleh itu, pengguna disarankan memilih buah-buahan sebagai alternatif
pada makanan manis untuk pemakanan yang lebih sihat. Sumber Harian Metro Ahad 2 Jun 2019. Okey, bahan dulu. Ceritanya pun tentang mendiet makanan kan, Syazah kan? Okey. Jadi sekarang kita tengok soalan pertama. Okay, berdasarkan bahan satu berikan maksud komponen utama. Okey, komponen bahan satu kan, komponen utama. Okey, apa maksud komponen utama ni? Kita nak bagi warna apa ya? Hitam. Nampak tak komponen utama ni? Cikgu, kalau saya jawab bahagian penting boleh? Bahagian penting, komponen tu bahagian kan? Utama tu penting. Boleh? Siapa tu? Oh, ni. Okey. Kalau nak jawab kat sini, kena jawab dengan jawapan yang penuh kan? Macam nak jawab yang penuh? Maksud berdasarkan bahan satu, maksud komponen utama ialah bahagian penting. Kalau jawab macam ni, dapatlah 2 markah. Kalau jawab bahagian penting je, dapat 1 markah je. Ingat kena jawab penuh. Komponen. Mana? Oh, saya ni dah rabu dah pula. Sekejap saya ni macam ni. Sekejap tak nampak. Saya rasa huruf dia kena besarkan jap. Setiap hari tengok laptop kan, lama-lama mata pun sikit lah kan. Cikgu, Perkara penting pun boleh ke? Perkara penting pun boleh. Okey, ada tak jawapan lain? Saya letak unsur penting. Okey, unsur. Lagi apa tadi? Perkara. Lagi? Bahan Cikgu saya buat rangka penting boleh? Rangka tu macam tak sesuai sikit lah. Sebab dia macam, dia komponen kan. Macam perkara, macam sesuatu yang lebih besar dari rangka. Rangka tu macam tak lengkap kan? Cikgu, pembayaran nak masuk. Okey, jap. Ramainya, jap. Okey. Cikgu. Dia lama menunggu. Okey, siapa tadi tu? Jap. Okey. Cikgu, kalau faktor penting boleh? Faktor, bahagian, unsur, perkara, bahan, faktor, macam sesuai ke? Ada cadangan tak? Macam dia tak ada dekat dalam skema ni, tapi faktor kan, dia komponen tu macam dalam, kalau awak tengok dalam apa, kita belajar elektrik kan, komponen tu dia ada dekat dalam bahagian-bahagian tu. Kalau faktor tu dia lebih pada macam perkara macam tu juga kan. Dia boleh, tapi yang ada dekat dalam apa skema bahagian, cikgu. Yang lain ni macam boleh terima. Bahagian, lagi satu apa tadi? Bahan. Tapi kalau kita tengok unsur, perkara, faktor tu macam maksud yang sama. Bahagian dengan bahan ni maksud macam sama kan. Kalau penting ada tak perkataan lain? Ada tak perkataan penting yang awak rasa boleh juga guna perkataan lain? Wajib. Wajib. Wajib tu memang kena buat kan. Kalau penting tu, kalau tak buat, tak dosa lagi kan. Maksudnya wajib tu tak sesuai lagi lah. Okey, ada lagi istimewa. Tapi tak sesuai sangat lah. Yang ini paling ataupun paling baik. Tapi tak berapa sesuai lah. Yang paling walau warna merah ni paling sesuai. Tapi jawapan awak janganlah slash ni ya. Awak kena pilih satu. Maksud komponen utama ialah bahagian penting.
Ataupun masuk komponen utama ialah bahan istimewa. Mustahak boleh cikgu? Mustahak. Mustahak boleh tak? Mustahak boleh. Okey. Mustahak ni boleh. Cikgu. Siapa tu tadi? Mizan. Mizan. Okey, Mizan. Siapa? Cikgu, kalau prima? Prima boleh. Ya, Mizan. Tadi tu siapa? Balkis. Ya, cikgu. Itu. Okey, kita gerak soalan nombor 2. Merujuk bahan 1. Okey, soalan nombor 1 dia memang akan tanya maksud, dan soalan nombor 2 dia akan rujuk bahan 1, bahan 2, dan biasanya soalan ni ada dekat dalam petikan. Okey, merujuk bahan 1 dan 2 menyatakan cara-cara menjaga pemakanan yang perlu diamalkan dalam kalangan masyarakat. Cara-cara menjaga pemakanan yang perlu diamalkan. Markah dia 3. Jadi sekurang-kurangnya jawapan awak dalam bahan 1 dan bahan 2 1. Tapi nak selamat awak bagilah, kalau awak jumpa bahan 1 tu ada lebih, bagilah 2. Bahan 2 pun kalau ada 2, bagilah 2. Dia tak boleh 1 bahan je. Dia mesti kena 2 bahan. Cikgu. Syarul masuk Syarul. Okey, jap Okey. Semua dah masuk tak? Saya tengok ni. Syarul dah kan? Okey, kita mula semula mana tadi? Okey, soalan nombor 2. Merujuk bahan 1 dan bahan 2, nyatakan cara-cara menjaga pemakanan yang perlu diamalkan. Okey, cuba kita tengok bahan 1 semula. Apa cara-cara menjaga pemakanan yang perlu diamalkan dalam kalangan masyarakat? Siapa jumpa bagi tahu saya nak tanda dekat situ. Cikgu, mengambil makanan yang seimbang daripada kelima-lima kumpulan makanan dalam piramid makanan Malaysia. Okey, mana tu? Mengambil makanan seimbang kan? Okey, ni 1. Saya bagi mana? Ni kuning nampak tak? Kita tak nampak, kita bagi warna hitam lah Okey, ada lagi? Tadi tu siapa? Yuven Yuven. Okey. Cikgu, kalau makan pelbagai jenis makanan yang dapat menggunakan nutrien berbeza. Makan pelbagai betul? Ni kan makan mana? Agak atas. Makan pelbagai ni. Yang berbeza kan? Okey, kalau sampai tubuh pun boleh, kalau sampai yang berbeza pun boleh. Okey, ni bahan 1 ada 2. Jadi nak selamat awak tulislah 2-2. Okay, yang lain tu diterangkan tentang kumpulan makanan kan? Tadi siapa? Syaista. Okey. Okey, kita tengok. Cikgu. Kalau saya jawab, saya dah baca satu bahan 1 dia saya dah baca semua kan. Saya dah baca, lepas tu dalam otak saya ke mana-mana, saya macam dah buat macam saya dah buat conclusion lah katanya. Jadi daripada saya baca, jawapan saya dengan mengambil pelbagai sumber makanan dengan seimbang secara sederhana. Sebab jawapan saya tu ada macam saya dah compile semua sekali. Awak nak gunakan ayat awak sendiri sebab awak tambahkan kan? Macam saya dah buat rumusan. Macam tu. Saya sarankan jangan. Sebabnya masa penanda tu, penanda dia tengok skema jawapan. Dia cari kata kunci. Kalau kata kuncinya dekat situ, dia kata makan pelbagai jenis makanan yang berbeza, nutrien yang berbeza. Tiba-tiba ubah kan. Dia tak nampak. Bila tak nampak tu dia
dia tak nak terima. Kadang-kadang dia terima, tapi bila kata kunci tu, ialah sebab dia pemeriksa kan. Kalau saya tu, saya tengok lah lagi sekali, pusing-pusing anak murid saya berapa orang je. Kalau penanda tu sampai 200 orang, dia memang akan tengok skema jawapan betul-betul lah. Ni tak ada kata kunci, memang bahaya. Ya, jadi saya sarankan jangan ubah, jangan buat rumusan. Apa tadi tu? Zikri. Zikri. Ya, jangan ni ubah Zikri. Okey. Cikgu, ada orang nak masuk. Ada orang nak masuk sekejap ya. Okey. Kita tengok bahan 2. Okey, apa cara untuk menjaga pemakanan yang perlu diamalkan? Ada tak jumpa? Siapa jumpa? Cikgu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyarankan agar pengambilan gula seharusnya kurang daripada 10%. Pengambilan okey. Dia punya ni ialah pengambilan gula seharusnya kurang daripada 10%. Okey, daripada jumlah pengambilan kalori. Okey, ada lagi. Bahan 2. Ada lagi tak? Cikgu, yang memilih buah-buahan sebagai alternatif kepada makan manis untuk pemakanan yang bersihat. Apa tadi? Memilih buah-buahan sebagai alternatif boleh. kepada makanan manis. Bahannya tadi saya tak nampak. Last sekali. Last sekali. Memilih buah-buahan. Okey. Jadi awak ada dua bahan 1 dan 2 bahan 2 kan? Okey, ada lagi tu sebenarnya, tapi sebenarnya markah dia 3. Okey, kita tengok ni kan. Markah dia 3. Sebenarnya kalau awak bagi bahan 1, bahan 2 pun 1, awak masih dapat 3 markah sebab dia ada markah penuh, ada markah bahasa kat sini, ada ayat gramatis semua tu, dia akan ada 1 markah. Tapi nak selamat awak jawablah bahan 1, 2, bahan 2 pun 2. Cuma jawapannya kenalah penuh kan. Siapa nak jawab? Penuh. Tadi yang last tu siapa tadi? Syazah. Syazah. Sebelum tu Aisyah kan? Betul tak? Okey. Betul. Okey, kita tengok macam mana nak jawab ni. Cara-cara kena penuh. Apa nak jawab? Awak nak jawab cara-cara menjaga pemakanan yang perlu diamalkan dalam kalangan masyarakat. Nak tulis ke merujuk bahan 1 dan bahan 2? Ke awak nak tulis pada bahan 1 ialah apa, pada bahan 2 ialah apa? Awak nak jawab macam mana kalau awak semua? Tak ada ni. Okey, sebenarnya kalau awak sebut bahan 1, awak sebut bahan 2 pun tak apa. Kalau awak tak nak sebut pun tak apa. Sebab soalan dia tu memanglah merujuk bahan 1 dan bahan 2. Cuma awak kena jawab kedua-dua. Awak nak campur terus pun tak apa. Sebab pemeriksa dia akan cari jawapan. Dia akan tanda dalam kalangan masyarakat. Ialah makan pelbagai
Nanti tengok ejaan lah cikgu, takut cikgu tak perasan. Cara menjaga pemakanan yang perlu diamalkan dalam kalangan masyarakat ialah makan pelbagai jenis makanan seimbang daripada kumpulan piramid makanan. Okey, nak koma ke nak tulis selain itu? Koma pun boleh, selain itu pun boleh. Baca ulang je. Makan pelbagai jenis makanan. Saya silap je, awak senyap je semua ya. Ada orang nak masuk ke? Sofia. Oh, sekejap ya. Lepas ni saya tengok jawapan dia. Cara-cara menjaga pemakanan yang perlu diamalkan dalam kalangan masyarakat ialah makan pelbagai jenis makanan dapat membekalkan nutrien berbeza kan. Cikgu, saya ada soalan. Yelah tu boleh makan, boleh letak depan makan Sebab dia kata kerja kan. Adalah dengan. Ya penting ya kalau awak nak tahu adalah dengan, adalah, yelah tu. Kalau salah tu dia ayat gramatis lah. Kalau pemeriksa tu dia tekankan benda tu, dia akan gariskan. Bila banyak salah, dia akan, tapi saya tengok adalah dengan ialah tu dia tak adalah nak kacau sangat kan. Tapi kalau katakan dia memang strict masa tu kan, dia akan garis dan awak, dia macam ayat awak tak lengkap lah. Ayat awak tak gramatis. Dan dia akan tolak tengah markah ke macam tu. Dia tolak. Lama-lama banyak lah juga kan. Terima kasih. Tadi siapa tu? Syaista. Cara-cara saya punya jawapan ni tak betul-betul lagi. Cara-cara menjaga pemakanan yang perlu diamalkan dalam kalangan masyarakat adalah dengan makan pelbagai jenis makanan dapat membekalkan nutrien yang berbeza. Okey. Selain itu ayat mesti ada apa tu? Ada subjek, ada predikat juga. Jadi awak kena tambahlah. Selain itu masyarakat disarankan macam dah campur-campur kan je disarankan mengambil makanan seimbang daripada kumpulan piramid makanan. Ini baru bahan satu. Awak kena masukkan bahan dua. Jadi ada penanda wacana lain lah ya. Seterusnya, tadi siapa yang sarankan ni tadi? Seterusnya, apa tadi jawapan awak? Tengok petikan je. Seterusnya, bahan dua kan? Seterusnya, WHO menyarankan pengambilan gula. Okey. Jadi mesti, sekejap ada orang nak masuk. Okey, seterusnya WHO menyarankan, dia ada ayat, ada subjek, ada predikat kan. WHO dia menyarankan apa? Pengambilan
agar pengambilan jumlah pengambilan sampai itu Cikgu, saya ada soalan. Apa tu? Kalau soalan yang 3 markah, berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, jadi kena ambil satu isi je lah kan? Tapi bila dia tak cakap, bila dia tak minta kan, macam dia tak cakap kena ambil berapa, awak ada hak nak bagi banyak. Kan? Kenapa nak kena bagi banyak? Kenapa agaknya nak kena bagi banyak? Jawapan backup. Siapa tu tadi tu? Hafiz. Ya, sebenarnya sebab bila dia tak cakap, awak boleh bagi. Tapi sebenarnya, tapi kita pun boleh tengok bila 3 markah je, soalan pemahaman dia ada 1 markah untuk ayat gramatis. Jadi bila 3 markah sebenarnya nak bahan 1, bahan 2, 2. Tapi dia tak cakap pun. Nyatakan dia cakap cara-cara. Bila cakap cara-cara, maksudnya banyak. Kan? Jadi kita boleh bagi beberapa. Sebab nak selamat kan kadang-kadang. Tapi kalau awak confident ni, jawapan awak tu cakap, oh memang betul jawapan saya ni. Awak confident, awak yakin. Jadi awak pun tak apa. Ya, awak boleh bagi satu-satu. Memang cikgu akan ambil satu-satu je sebenarnya. Tapi cikgu tanda betul semua. Tapi cikgu akan ambil jawapan yang mana paling tepat. Jadi awak akan dapat 3 markah. Tapi kalau katakan awak ada satu-satu je dan jawapan tu yakin memang tepat, boleh. Tapi kadang-kadang jawapan memang dalam petikan tu memang satu je. Awak carilah pula banyak kan. Tak ada. Ya, kadang-kadang memang satu je. Okey, inilah jawapannya. Jawab lengkap. Ya, ada penanda wacana, ada subjek, ada predikat ayatnya. Jadi penanda wacana tu dia bukan subjek ya. Dia hanyalah dia macam tambah je kat situ. Jadi awak kena ada orang kat situ, ada kata nama kat situ. Okey, dan adalah, ialah kata pemberi ya. Kena tengok. Ya, kalau ialah tu selepas tu kata nama je. Yang selain daripada tu adalah. Ya, awak kena tambahlah kalau disesuaikan adalah dengan ke. Okey, kita tengok soalan nombor 3. Pemilihan makanan yang kurang baik dan tidak seimbang akan menyumbang kepada risiko kesihatan tubuh badan. Pada pendapat anda, apakah kesan-kesan sekiranya kita tidak menitik beratkan penjagaan kesihatan? Jawab soalan ni, soalan kehebat ya. Biasanya kalau murid depannya kelas matahari, teratai, dahlia, anggrek, ya, dia akan boleh beri kehebat ya, jawapan kehebat yang dengan baik. Kadang-kadang soalan dalam petikan dia tak boleh jawab daripada kehebat. Sebab dia boleh beri pendapat yang baik. Okay, tapi kalau soalan pada pendapat anda, jawapan awak mesti ada mula. Pada pendapat saya. Okay, sebab tu pendapat awak dan jawapan tu tak boleh ada dekat dalam petikan. Kalau ada dalam petikan terus salah. Okey, siapa nak bagi pendapat? Apakah kesan sekiranya kita tidak menitik beratkan penjagaan kesihatan? Siapa nak jawab? Pada pendapat saya, kesan terdedah. Siapa tu? Aisyah. Pada pendapat saya, kesan-kesan sekiranya tidak menitik beratkan penjagaan kesihatan adalah kita mudah terdedah pada penyakit. Betul, kita berisiko mendapat penyakit kan. Tapi tadi awak adalah, ialah tu kan, kita tengok balik bila ialah kita ialah kata nama, adik dia mesti ialah. Okey, tu yang pertama. Okey, risiko mendapat penyakit.
Okey lagi. Markah dia 4 markah. Jadi isi dia mesti 3. Siapa nak bagi lagi? Orang lain yang senyap tu ada tak? Senang soalan ni. Kalau kita tak jaga. Akhir dah jawab dekat tu. Dekat aku dah jawab. chat. Saya tengok. Kesihatan diri akan terjejas. Kesihatan diri akan terjejas. Ya, kesihatan diri kesihatan diri tu dia umum. Kesihatan diri apa, Akil? Kesihatan apa? Dia yang tadi risiko. Kan? Risiko berpenyakit kan? Okay, kesihatan terjejas tu kesihatan apa? Ni kalau kita tak jaga kesihatan, kesihatan akan terjejas. Jadi sama lebih kurang maksud dia satu payung maksudnya dia sama dengan penyakit, berisiko mendapat penyakit. Ada lagi tak? Ada tak lagi? Markah dia 3 tu. Markah dia 4, jadi dia nak 3. Pada pendapat saya, kesan sekiranya kita tidak menitikkan penjagaan kesihatan ialah kita akan mudah mendapat penyakit. Misalnya penyakit apa? Penyakit tidak berjangkit sebenarnya. Apa maksud penyakit tidak berjangkit? Apa maksud penyakit tidak berjangkit? Bukan kalau awak makan banyak awak tak kena COVID-19 pun ya. Maksudnya macam itulah ke? Dia mungkin penyakit obesiti ke, penyakit Darah tinggi. Darah tinggi, kencing manis kan, diabetes. Okey, tu satu. Maksudnya dia dalam payung yang sama. Okey, kalaulah kita tak jaga kesihatan, apa lagi? Cikgu ada dah jawab dekat chat. Ada jawab dekat chat. Tengok. Boleh mengalami penyakit yang boleh meragut nyawa, berat badan tidak terkawal. Okey, Anis kata, Lisa kata boleh mengalami penyakit yang boleh meragut nyawa. Tadi itulah ada satu payung Jadi awak kena tengok jawapan. Kalau dia sama, tapi ni boleh terima ni. Lisa punya ni mengalami penyakit yang boleh meragut nyawa. Tapi dia sama juga. Kalau badan kurang nutrisi. Ya boleh. Dia kurang nutrisi boleh. Tapi tu dalam payung yang lain kurang nutrisi. Mizan cakap berat badan tidak terkawal. Okey, dia dalam satu yang samalah. Okey, kita tengok jawapan. Okey, siapa? Amin. Saya nak tanda sekejap siapa yang cakap tadi kan. Akil, Izan. Apa lagi tadi jawab kat sini? Okey. Jadi jawapannya dah ada dah. Tadi seorang kata penjaga kesihatan kita mudah dapat penyakit kan. Dia bawa payung yang sama banyak ni. Okey, lepas tu boleh juga selain itu kita juga kita kan siapa? Kita juga akan
mengalami peningkatan berat badan dia ada tak lagi satu? Cikgu, saya letak stamina dan daya tahan fizikal merosot. Boleh? Okey, tu siapa tu? Apa dia? Siapa tu nama? Zikri. Zikri. Boleh? Okey, awak ulang semula. Okey, akhir sekali. Stamina dan daya tahan fizikal akan merosot. Okey, boleh. Okey, sekali stamina dan daya tahan fizikal seseorang akan merosot. Maksudnya dia punya emosi, mental pun boleh terganggu kalau kita tak jaga makanan yang betul. Okey, dah ada 3 lah kan? Sebenarnya Saya ada soalan. Untuk soalan 4 markah, adakah kena letak semua isi ataupun letak isi huraian? Kalau katakan yang soalan macam ni kan, isi huraian. Kalau awak nak bagi isi huraian, dia masih satu juga. Melainkan dia minta contoh ke kan. Tapi sekarang ni untuk soalan macam pendapat ni, kalau 4 markah dia nak 3 isi. Baik. Okey, siapa tadi tu? Siapa tadi yang tanya saya tu? Hafiz. Ada ke? Hafiz, betul lah Hafiz. Tanya anak murid pula. Okey, kita tengok soalan nombor 3. Kalau letak mengurangkan produktiviti kehidupan boleh ke? Boleh. Dia sama juga dengan ni. Yang last kali tu kan? Boleh. Tu siapa? Yuven. Ya, cikgu. Boleh Yuven tu. Kurang produktiviti. Dia boleh tu. Dia maksudnya dia kurang tumpuan kalau pada kerja. Kenapa bila kita makan banyak kita mengantuk kan? Sebab alasan dia lah macam tu ya. Jadi tu pun boleh sebab 4 markah awak bagi 3 isi, awak nak bagi 4 pun boleh sebab dia tak minta. Bila dia tak cakap dia nak berapa, kalau 4 markah baiklah awak bagi 4 isi. Kalau katakan dia minta, awak kenalah bagi jumlahnya. Cuba kita tengok soalan ni. Adakah dia tanya jumlah juga? Pengusaha kantin dilihat kurang menitik beratkan kepentingan pengambilan makanan berzat yang diperlukan dalam proses pembesaran kanak-kanak. Sebaliknya, lebih mementingkan keuntungan dan proses penyediaan yang mudah dan cepat. Jadi, pelajar sekolah selesa menjadikan sirap, minuman berkarbonat, nugget, keropok dan gula-gula sebagai makanan rutin mereka semasa rehat. Sebagai guru yang prihatin, bagaimanakah anda dapat membantu menyelesaikan masalah ini? Awak bayangkan awak seorang guru duduk kat kantin tu, tengok stres anak murid dia makan makanan tak sihat, lepas tu minum air yang banyak gula. Apa yang awak nak buat? Soalan nombor 4 ni memang soalan penyelesaian masalah. Macam mana awak penyelesaian masalah? Boleh jawab dengan cara ikut satu-satu step. Maksudnya awak ikut langkah satu-satu ataupun cara yang berbeza. Tapi dia mesti jawapan dia berbeza lah. Katakan yang ini dari segi tak ada dari segi cakap je, ataupun ini lagi satu dari segi perbuatan. Dia lain-lain. Kalau awak cikgu lah, awak nak buat apa ni? Saya bayar langganan, cikgu. Awak? Membayar langganan kepada pembekal makanan agar dapat membekal makanan yang sihat yang mencukupi setiap bulan. Awak yang bagi ni? Apa dia?
Awak langgankan makanan. Tak. Macam saya cikgu kan. Macam saya macam carilah macam apa company, saya bayar subscription tu. Dia ada bekalkan setiap bulan. Oh, siapa tu? Zikri. Baiknya Zikri ni. Kan okey, boleh juga awak mungkin cadangkan kan pemakanan yang sihat tapi awak janganlah bayarkan. Orang kantin dia kena bayar. Betul tak? Nak saya yang bayar. Awak nak bayar? Kau bunyi gila. Banyak pun bayar. Banyak pula kan? Kalau tapi saya mula saya punya macam opening lah. Macam saya tulis, saya macam mulakan tu saya akan melancarkan program pemakanan sihat setiap 3 bulan. Sebab saya dapatlah macam ada hubungan yang baik lah dengan orang yang datang tu. Kalau ada bagi diskaun lah macam tu. Okey, tu macam kempen lah kan? Ya. Kempen pemakanan sihat dengan cara awak melanggan pemakanan makanan-makanan sihat daripada pengusaha kan. Awak bagi murid cakap inilah contoh makanan sihat kan. Okey, tu satu. Okey, yang lain markah dia 4, jadi kena bagi 3 juga. Kalau awak nak huraikan tak apa. Cakap tadi saya akan melaksanakan. Okey, awak boleh juga menegur kan pengusaha kantin. Boleh tak tegur? Tapi janganlah nak gaduh kan. Awak cakaplah baik-baik kan. Mungkin boleh menegur pengusaha kantin dengan memberi cadangan menu makanan yang seimbang. Tadi tu orang cikgu kaya kan, dia beli makanan, dia kempen, dia beli makanan sihat, dia beri kat murid. Itu cikgu yang, tapi kalau cikgu tu tak ada duit dia cukup-cukup je, mana pula nak belanja murid yang ramai kan. Dia boleh menegur pengusaha kantin, menasihati pengusaha kantin. Betul tak? Boleh juga kan? Macam pengusaha kantin kita pun baik kalau kita cakap dengan dia cara baik, dia cakap boleh tak? Kalau kita macam straight to the point, tukar dia dengan orang lain, fire dia, pecat dia. Tak boleh. Kita ada surat perjanjian semua kan. Kita mungkin boleh tegur dia. Kita kena beri teguran dulu. Tapi siapa nak tegur? Tak semua orang boleh tegur. Siapa yang siapa tu? Kalau isi, contohlah isi Syaista. Kalau isi ni mencadangkan pengusaha kantin menyediakan makanan yang lebih seimbang dengan isi menyarankan mereka agar mengurangkan penggunaan MSG dalam masakan, isi sama ke? Semula-semula? Contoh macam isi mencadangkan pengusaha kantin untuk menyediakan makanan yang lebih seimbang. Lepas tu kalau isi yang macam menyarankan mereka untuk mengurangkan sama kan penggunaan MSG dalam masakan mereka. Itu isi lebih kurang ke isi lainan tu? Satu cadangkan menu yang seimbang kan. Tadi lagi satu tu. Tapi kalau awak kata menegur agar memilih makanan yang apa yang nak masuk ni? Tak ada pun. Tak ada. Orang mesej saya cakap tak dapat masuk. Kena ayat tu lah depan tu. Kalau tadi awak cakap awak cadangkan menu makanan seimbang, lepas tu awak cadangkan agar jangan menggunakan garam yang berlebihan tu kan. Dia sama. Sebab dia ada perkataan cadang. Tadi kalau awak cadangkan dengan awak menegur, dia benda yang berbeza. Ataupun menasihati, dia berbeza. Jadi saya kena guna perkataan lain lah macam depan tu je. Kalau menyarankan? Menyarankan dengan mencadangkan maksudnya macam sama kan? Jadi di dalam satu payung yang sama. Mungkin apa yang paling awak selalu ibu bapa buat? Menasihatkan lah kan? Ibu bapa dia boleh menasihati juga tapi melalui sekolah kan.
Jadi dia laporkan kepada pihak pentadbir. Betul tak? Ramai juga kan bila pengusaha kantin baru je biasa ada laporan tentang kantin ya. Kalau dekat pejabat tu kita tahulah kan. Okay, ada yang pertama kita melaporkan kepada pihak pentadbir lah. Pihak pentadbir itulah yang boleh menegur. Dia boleh tegur. Maksudnya bila dia menegur dia dengan surat lah. Bila dia dengan surat maksud tu amaran sebenarnya. Kalau dah 3 kali barulah macam Zikri kan siapa cakap tadi boleh fight terus kan. Tapi dia kena ada step, bukannya main terus okey saya tak suka awak, saya nak tak nak awak kat sini, tak boleh. Kita kena ada langkah-langkah lah kan. Okey, yang lain ada tak? Ada makanan 4 nak kena bagi 3. Hmm. 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 Maksudnya termaktub dalam kan. Memang macam tu pun. Tapi sekarang soalan dia awak kena tengok balik semula. Masalah dia cikgu tu dia duduk kat kantin, dia tengok murid buat apa? Murid makan makanan tak sihat sebabnya pengusaha kantin tu. Maksudnya pengusaha tu dah duduk kat dalam tu dah. Jadi cikgu tu dia memang prihatin tapi dia tak boleh nak pergi tengok kontrak balik semula ya, sebab sebenarnya kontrak tu dah buat kan. Jadi guru yang prihatin dia ni bukan, maksudnya dia bukan pentadbir lah kan. Dia duduk kat situ, dia tengok murid makan, dia tengok makanan tak sihat, dia rasa sesuatu macam rasa kesiannya budak ni. Dia rasa macam tu. Bila dia rasa macam tu, dia kena selesaikan masalah tu. Okey, tadi pertama kawan awak cakap tadi buat kempen pemakanan sihat. Dengan dia cakap ada alasan dia tu. Yang kedua, kawan awak cakap tadi mencadangkan menu makanan seimbang kepada pengusaha kantin. Okey, yang ketiga, dia nasihatkan kan, dia tegur pengusaha kantin. Yang keempat, awak boleh laporkan kepada pihak pentadbir kan. Yang paling akhir sekali awak, kalau katakan kantin tu jual makanan sihat, murid pula sedih. Tengok alah tak ada air yang manis pun, tak ada pun gula-gula. Jadi cikgu tu kena buat apa? Dia nasihatkan murid-murid pun ya. Tadi kita cakap pasal pengusaha kantin, murid pun dia tak tahu benda tu kan. Jadi kita kena nasihatkan. Banyak jawapan ni. Tapi awak kena tengok masalah. Kalau masalah tu sebelum maksudnya tadi sebelum tanda tangan tu kan, kita tak boleh bagi tu. Kita tengok masalah sekarang. Masalah sekarang pengusaha kantin tu dia dah buat dah. Pengusaha kantin tu dah jual makanan tak berzat dah. Jadi awak apa yang awak kena selesaikan? Kan? Jadi jawapan awak macam mana ni? Dia kena tulis depan tu sebagai guru yang prihatin. Yang ni saya nak awak jawab lah. Boleh tak? Kan saya nak tengok jawapan awak. Nanti dekat dalam GC kan awak bagi kan. Nanti saya tengok soalan nombor 4 tu. Tu je lah pilihan awak ya. Tadi saya dah terang dah tapi saya nak tengok cara awak jawab. Kalau saya bagi jawapan, nanti macam-macam lain jawapan saya tu je awak ambil kan. Jadi saya nak tengok jawapan awak. Boleh? Tu kerja rumah awak lah ya. Soalan 7 ni saya rasa tak sempat bincang ni. Okey. Ini pun awak jawab. Saya nak tengok jawapan awak Dan masukkan dalam GC. Nanti saya bagi dalam GC. Yang ini memang saya nak jawapan awak lah. Tak sempat saya nak sentuh. Okey, hari Khamis kita buat hari esok lah kan. Kita buat rumusan. Okey, boleh? Boleh. Okey, terima kasih. Okey, saya ambil kehadiran dulu ya. Takut. Lepas ni subjek apa? Okay, saya ambil kehadiran dulu. Adrian.